Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih pertama sekali kepada semua yang sudi bersama dalam Catch Up with UDD, dan insya-Allah episod kali ini episod yang sangat-sangat penting, terutamanya bila kita dapat bersama dengan tetamu kita dan guru kita Fadilatul Ustaz Muhadir Haji Jul, dan insya-Allah kita akan bersama dengan beliau dan membincangkan tentang topik kita hari ini, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kebersihan dan menjaga kesihatan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebelum tu, mari kita uji dulu dari segi audio dan juga visual. Untuk tuan-tuan ambil masa, yang ada siapa dia yang baru on, selamat datang. Dan kepada yang duk dengar melalui online, kita tahu kita perlukan sedikit adjustment untuk tuan-tuan nak check audio dan sebagainya. Jadi kita mulakan dengan membaca qasidah terlebih dahulu dan salawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kepada anda, kalau audio clear tulis A5, kalau visual clear tulis V5, kalau audio dan visual clear dua-dua tulis AV5. Senang nanti untuk kita punya technical team nak check yang mana ada tahu mana tak kena. Terima kasih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Jadi marilah sama-sama kita memulakan majlis ilmu kita dengan membaca surah Al-Fatihah, dan kemudian kita membacakan doa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. آمين. So sekali lagi, Catch Up with UDD membincangkan tajuk bagaimana Nabi SAW menjaga kesihatan diri baginda Nabi SAW. Dan terima kasih kepada penganjur kita untuk kali ini, Catch Up with UDD bersama dengan Aziz. Jadi bersama tetamu kita hari ini, saya perkenalkan kepada tuan-tuan semua sidang penonton, Fadilatul Ustaz, seorang alim, seorang ulama dan juga seorang guru dan tokoh di negara kita yang tidak asing lagi, Fadilatul Ustaz Muhadir Haji Jul. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz sihat? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah, seronok dapat bersama dengan Ustaz hari ini. Alhamdulillah. Ustaz, Naam. saya tengok Ustaz, Alhamdulillah sihat walafiat, dan saya doakan Ustaz, Amin, ya keluarga Ustaz dipelihara oleh Allah, diberikan kesihatan, dijauhkan daripada segala balak, penyakit dan sebagainya. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Ustaz, sebagai mukadimah, Catch Up with UDD ni adalah satu program macam sembang saja, sikit-sikit je, macam bahasa hari ni orang panggil hi bye bye. Macam tu je, dia nak hi nak bye bye, macam tu je. Jadi simplenya mula-mula. Ya. Betul ke Allah Ta'ala suruh kita jaga kesihatan? Itu je dulu sebagai mukadimah. Masya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Syukran jazilan al-fadhil Ustaz. Soalan tentang kesihatan. Allah Azza wa Jalla
inginkan Islam ini tersebar luas, sudah pasti perlukan pendakwah. Kalau pendakwah itu tidak sihat, siapa lagi nanti yang akan meneruskan urusan dakwah ini selepas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu, apapun ayat Al-Quranul Karim yang nak kita sampaikan, pengajaran Al-Quran, hikmah dan sebagainya, kena ada yang menyampaikannya. Yang menyampaikannya adalah pendakwah. Kerana itu pendakwah, kalau dirinya sendiri tidak sihat, mungkin terganggu dengan sakit ataupun dengan sesuatu yang mengganggu dari segi kewarasan fikirannya, kebagusan kesihatannya, nanti itu akan mengganggu dalam urusan dakwahnya. Secara zahir kita memahami bahawa kalau Islam itu perlu disampaikan, perlu ada yang menyampaikan. Yang menyampaikannya itu mestilah sihat. Maka dari situ, sama ada langsung tidak langsung, mestilah kita menjaga kesihatan. Maka itulah juga Allah Azza wa Jalla menyuruh untuk kita jaga kesihatan. Dan banyak ayat sebenarnya dan banyak isyarat-isyarat dalam Al-Quran yang menyuruh kita untuk sihat. Kerana dengan sihat, diri sendiri boleh beramal dengan baik, juga kita akan boleh sampaikan pada orang lain. Masya Allah. Baik, dengan itu sudah pasti tidak ada orang yang boleh melakonkan watak paling tepat seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita mengatakan bumi ini adalah pentasnya, maka pelakon utama dan pelakon yang paling layak untuk kita contohi adalah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang boleh mengenai tepat dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala melainkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi amatlah elok kalau saya boleh tanya terus kepada Fadilatul Ustaz, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kesihatan baginda? Silakan Ustaz. Masya-Allah. Subhanallah, soalannya sangat bagus sekali. Ketika hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang kesihatan, itu bermakna baginda sendiri yang terlebih dahulu menjaga kesihatan. Sebab baginda yang pertama sekali yang mempraktikkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika baginda menyebut tentang ma mala'a adamiyun wi'an syarran min batnihi, tidak ada satu bekas ataupun tempat yang tidak ataupun bawa keburukan yang datang daripada insan padanya melainkan perutnya. Maksudnya tak ada benda yang boleh bawa penyakit kepada satu orang melainkan daripada perut dia sendiri. Kerana itu bila kita cerita tentang perut, maka sudah pasti yang mai masuk dalam perut adalah makanan. Betul. Kerana itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita boleh ringkaskan perbahasan kita Ustaz Don dengan 3. Satu, dalam perkara makan. Yang kedua, dalam perkara tidur. Yang ketiga, dalam perkara exercise. Nabi jaga 3 ini. Makan? Ya. Yang kedua tidur. Yang kedua tidur. Bukan Nabi kuat ibadah ke? Semua orang saya yakinlah kalau Ustaz kata Nabi jaga tidur contohnya kan. Saya yakin kalau saya tanya semua orang di luar sana, siapakah orang yang anda belajar tidur? Maksudnya, siapa idola anda ketika anda tidur? Tak akan ada siapa cakap Rasulullah SAW. Betul tak? Semua orang boleh tahu. Tak akan ada orang yang macam, saya setuju dengan Ustaz Don, saya akan belajar dengan Rasulullah macam mana tidur. Sebab kita semua tahu Nabi kuat ibadah. Itu gambaran kita. Tapi sebab Ustaz cakap tadi, Nabi jaga tidur. Nabi jaga tidur. Naam. Okey. Yang ketiga adalah exercise. Yang ni orang mungkin dapat maafkan saya kalau saya sebut, mungkin yang ni kami semua jumud sebab kami rasa Rasulullah perang ya. Dan Rasulullah bergusti je. Okey, sila nanti saya. Memang ini huraian yang kita nak dengar daripada Fadilatul Ustaz. Kalau dari segi makanan kita tahu Nabi tunjukkan sallallahu alaihi wasallam tunjukkan cara bila makan, kemudian kuantiti makan, cara makan dan apa yang dimakan. Nabi makan ketika lapar. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua' wa idza
akalna la nashba. Kami kaum ataupun orang yang Nabi kata, kalau kami makan ketika lapar dan ketika kami makan, kami akan berusaha berhenti sebelum kenyang. Maksud kata kenyang elok, kenyang sungguh-sungguh, sehingga tidak memudaratkan. Bermakna Nabi telah bagi satu hak pada perut. Perut bila lapar baru makan. Dan ketika makan jangan sampai overload, takut nanti memudaratkan perut. Sebab perut ini kalau ia sakit, anggota lain pun jadi sakit. Maka kerana itu Nabi bila makan, Nabi makan ketika memerlukan makanan itu, perut tu perlu pada makanan. Faham. Maksud kata makan ketika lapar dan berhenti, jangan sampai kenyang sungguh-sungguh. Tidak mengapa kenyang, tetapi jangan sampai memudaratkan. Itu satu. Sampai tersanak macam ular sawah tu tak maulah gitu. Tak mau. Yang kedua, baginda makan tidak selalu, Ustaz. Bermakna kadang-kadang baginda banyak berlapar, makan juga tapi banyak berlapar. Pernah kadang-kadang sampai thalatha layal, 3 malam mutatabi'at, berterusan yang dapur Nabi tak menyala. Bermakna tak ada makanan. Bukan bermakna Nabi tak boleh nak makan, boleh, tapi Nabi sangat bersederhana dalam makan. Maksud kata makan itu perlu sahaja, jangan mahu. Sebab kalau mahu tu dia melibatkan syahwat. Syahwat itu ada kaitan dengan tamak. Tamak itu dia semua huruf dia berlubang. Ta berlubang, mim berlubang, ain berlubang. Maksud kata dia kalau makan kerana tamak dan syahwat, dia tak kira sampai bila, tak akan kenyang, dia akan terus saja. Allah. Nabi makan perlu sahaja, sehingga dalam riwayat baginda makan dengan 3 jari, iaitu jari wusta, jari sababah dengan ibham. Nabi makan lagu ni. Kenapa? Satu, kerana Nabi diutuskan bukan untuk makan. Makan bila perlu sahaja. Makan bila perlu saja, jangan mahu. Tak kenal dengan orang yang ada restoran ni, kacau lah Ustaz. Itu bermaksud kata bersederhana. Silakan makan tapi bersederhana. Mailah ke restoran kita bila lapar. Macam tu. Okey. Kerana itu baginda kalau makan dengan 3 jari, bermakna makan itu bukan satu yang penting sangat dalam hidup. Dia perlu. Kemudian kenapa Nabi makan dengan 3 ini? Kerana jangan tumpukan banyak sangat masa dihabiskan untuk makan. Bila makan lagu ni senang kita nak berhenti. Yang ketiga, bila lagu ni kita akan ambil portion dia tak banyak. Bila tak banyak boh dalam mulut, maka kita akan kunyah dengan sempurna. Bila kunyah dengan sempurna dihalus, dia akan masuk ke dalam sistem penghadaman, dicerna dengan elok. Dia akan menjadikan perut kita elok. Kita ingat tadi penyakit itu banyak mai daripada perut. Betul, Nabi yang abang bukan orang Nabi lain. yang ajak nam. Kemudian baginda sangat sederhana. Baginda tidak pernah diriwayatkan makan atas khiwan. Khiwan ni kira macam meja. Tapi jangan pula kita anggap hal ni tak boleh makan atas meja. Kita nak tunjuk sederhananya hidup. Nabi mengajar, kenapa bila kita duduk atas meja, perut dia ni dia macam bagi ruang besar sikit. Bila ruang besar sikit, hak tu menambah tu. Dia menambah tu. Tapi tak apa, pasal kita zaman moden ni kan, ada meja besar, ada meja ni, tak apa. Hak tu sebagai satu syakal sahaja. Adapun kita nak ambil pengajaran, walaupun kita duduk atas, tetap juga kita makan bersederhana. Nabi nak tunjuk 2, satu bersederhana, yang kedua tawaduknya baginda duduk atas. Itu. Ustaz cakap makan bersederhana zaman law Ustaz. Susah Ustaz. Jadi kerana itu hak pertama tewas dah. Kita nak tunjuk apa sadon satu Masya Allah mulianya kedudukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ketika diuji dengan yang modernisasi macam ini, bukan bermakna kita tolak lagu tu, tak. Kita bersama bermaksud ikut zaman kita ini. Kalau makan atas meja silakan, tapi kalau orang makan di bawah silakan juga. Tapi ketika makan di atas meja, kita tahu Nabi makan di bawah kerana nak mengurangkan portion makanan itu, sehingga Nabi bagi 1/3 untuk makan, 1/3 perut ni untuk minuman, 1/3 lagi untuk nafas. Maka kita di atas,
Payah sikit lah nak bagi 3 tu. Sebab dia duduk guk tu. Dia dah lagu tu. Tapi tak apa. Jadi duduk tu menolong untuk kita bagi 3. Jadi bila kita duduk atas lagu ni, walaupun tak duduk lagu tu, kita usaha jugalah. Kita kena fikirlah, fikirkan jugalah lagu untuk mana bagi. untuk kita bahagikan itu. Faham. Jadi itu Nabi bila makan, banyak mana makanan Nabi. Yang ketiga, kita bincangkanlah baginda makan apa. Baginda sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan ketika itu makanan yang sederhana, kerana kehidupan Nabi, kehidupan yang sangat memberi contoh kepada yang lain, iaitu baginda sebagai seorang Nabi dan Rasul itu menjadi uswah, ikutan. Dalam bab makan pun lagu tu. Kalau baginda makan banyak, takut umat lagi banyak. Tu tahu Nabi makan sederhana, umat makan luar biasa. Kerana itu baginda makan seadanya. Allah. Seadanya. Kalau ada roti, dan roti baginda pun seadan daripada tepung, dinamanya tepung syair. Syair ni tepung Bali. Dia bukan tepung al-burru. Al-burru ni tepung halus. Ya. Macam tepung gandum. Bukan tepung gandum. Sekali lagi hadirin, bukan kita kata tinggalkan hak gandum ni, ambil hak Bali, bukan betul. Kita nak bagi tahu point dia ialah bersederhana. Maksudnya nak makan tu kena fikir. Bukannya asal makan. Betul. Masya-Allah. Masya-Allah. Okey. Dan baginda kalau makan, baginda makan buah dahulu. Kerana buah tu dia banyak kalori. Okey. Jadi bila banyak kalori, dia bagus untuk sistem penghadaman. Jadi makan sikit buah, kemudian barulah makan makanan yang lain. Cemerlang Rasulullah. Ketika baginda makan sallallahu alaihi wasallam, kita sebut tadi makan dengan tenang. Dia tidak bergelojoh lagu tu. Kenapa bila makan dengan tenang, baginda akan boleh mengunyah dengan elok sampai lumat, halus masuk dalam perut tak rasa sakit. Allah. Baginda kalau makan cuba mengelakkan benda yang satu jenis. Maksudnya lagu ni, kalau kata benda tu sejuk, tak semuanya Nabi akan makan semua sejuk. Nabi akan balancekan. Umpama ketika baginda makan sallallahu alaihi wasallam makan timun, baginda sekalikan dengan rotab. Sebab timun ni dia sejuk. Rotab ni dia panas. Hangat lagi. Dia energy. Dia campur. Masya-Allah. Kita lihat kan, masya-Allah, al-fadhil Ustaz Don, Nabi ni bukan bawa syariat saja mu'tadil, bab makan pun lagu tu. Masya-Allah. Ketika lain baginda makan betih, makan temikai. Makan juga dengan rotab. Dengan kurma. Masya-Allah, tabarakallah. Jadi dia seimbang makan. Subhanallah. Ketika baginda makan, baginda berusaha untuk makan sedikit macam kita sebut tadi tu. Walaupun banyak, baginda makan sedikit. Dan baginda kalau makan sekadarnya. Umpamanya kalau ada, kalau tak ada. Baginda pernah balik rumah, tanya dengan Sayyidatuna Aisyah, ada apa yang ada pada kamu? Lalu kata ummina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ma indana syai', kami tak ada apa. Lalu baginda mengatakan, idzan inni shaim. Kalau lagu tu saya puasa. Selesai. Senang. It's not a big deal. Not a big deal. Itu untuk puasa. Itu untuk puasa sunat. Puasa sunat boleh kita berniat walaupun lepas daripada terbit matahari, lebih daripada terbit fajar. Itu tak mengapa. Tapi pernah juga baginda pernah puasa. Sebab tak ada makanan. Lalu ketika tu ada orang bawa susu ke apa, dan baginda buka puasa kerana nak minum susu. Betul tak? Boleh. Memang ada riwayat lagu tu. Baginda nak bagi satu contoh yang sangat fleksibel. Kita selalu hak yang tu jadi selalu tu. Memang niat puasa dah. Sebab dia ingat tak ada nak pergi mana. Tak tahu memang kata, jom balun nasi Arab. Dia nawai tu sama Rodi nawai. Tidak. Nabi biasa macam tu. Nabi ada buat biasa tak, tapi Nabi ada buat. Ada peristiwa yang maksud saya ada peristiwa yang maknanya kalau kita nak sandar pun boleh sebab Nabi ada buat juga. Kerana itulah rahmatnya baginda. Apa pun ada yang Nabi bawa. Masya-Allah. Baginda kalau minum ayak suka hak sejuk. Sebab itu baginda suka dalam kitab Syama'il, ayak tu bawa daripada Jah. Bila bawa daripada Jah, dia jadi sejuk. Satu lagi hikmah dia, ayak dia ada gula asli dia panggil. Tapi ayak mineral lah. Ayak mineral dia bila mineral dia
kita simpan, dia punya apa-apa mineral dia jatuh bawah, kemudian atas dia akan jadi manis secara natural. Sebab itu ayak kita dekat dekat rumah dah. Kadang-kadang tempat mesin ayak tu dia ada semut tang tu. Mai mana manis tu? Manis tu mai asli daripada ayak tadi. Okey. Jadi sebab itu baginda suka ayak dibawa daripada jauh supaya dia satu sejuk, yang kedua mineral tu jatuh ke bawah, hak atas tu tinggal daripada yang manis yang asli. Itu hikmah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam. Baginda kalau bab tidur, baginda tidur macam kita, tapi jaga. Ni jarang kita buat. Baginda lepas isyak tak berjaga malam sangat, tidur terus. Kebiasaan apa yang baginda buat, lepas daripada solat isyak, baginda akan pi ke rumah isteri baginda yang bermalam malam tu. Isteri-isteri lain akan pi ke rumah tu. Sebab rumah isteri-isteri Nabi ada surrounding Masjid Nabawi, dekat-dekat saja. Habis dia bincang apa semua, semua duduk balik, Nabi tidur. Terus tidur. Kat situ ada macam best pula lah tajuk situ Nabi bila duduk rumah isteri yang Nabi yang nak tidur tu, isteri-isteri lain akan main macam daurah, sembang dengan Nabi. Husband and wife punya talk lah. Masya-Allah. Malah luar biasa Ustaz Don dan hadirin sekalian, 2 kali Nabi buat. Lagu mana dalam kitab Syama'il menyebut lepas asar, baginda akan pi setiap rumah isteri-isteri baginda, setiap rumah. Pi tanya Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Pak Abang, ada apa yang kurang ke apa semua? Tak ada apa ya Rasulullah. Baik, Assalamualaikum. Lepas tu pi rumah satu lagi, buat lagu tu juga. Nak jenguk semua sekali. Sampailah Nabi akan berhenti di rumah yang jadi giliran malam. Itu pertemuan yang pertama. Pertemuan yang kedua nanti saat lagi lepas sembahyang isyak ni. Jadi di rumah tu nanti pakat pi sekali lah ramai-ramai dalam beberapa minit, beberapa masa tertentu. Lagi semua balik ke rumah masing-masing, baginda tidur di rumah yang menjadi giliran malam tu. Apa tujuan Nabi tidur awal? Masya-Allah. Apa tujuan Nabi tidur awal? Supaya baginda nak tahajud pada waktu malam. Kalau tahajud tu masya-Allah, pasal tu Nabi bagi masa 3 untuk malam. 1 pada awal malam, yang kedua tengah malam, yang ketiga akhir malam. Baginda di awal malam baginda akan tidur supaya cukup masa untuk nanti tahajud malam. Kerana tahajud itu adalah sesuatu yang baginda tak pernah tinggalkan sallallahu alaihi wasallam. Naam. Saya kata 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5. So ada 9 jam. Ya. Baik 3 jam Nabi tidur Nabi tidur 3 jam ataupun lebih, lepas tu bangkit malam untuk qiyam. Semua tak suka habaq pun kata Nabi tidur 3 jam 4 jam. So semua orang selalu cerita macam Nabi bangun malam, Nabi bagi tapi Nabi kita tak dapat tangkap benda tu kan. Kenapa Nabi nak tunjuk pada umat bahawa wali jasadika alaika haq. Dan pada jasadmu itu ada hak. Maksudnya hak dia bagi dia rehat. Tapi ketika Nabi bangkit malam, hatta tatawarrama qadamah, sampai bengkak-bengkak kaki Nabi. Nak tunjuk apa? Nak tunjuk lama. Maknanya tidur tadi pun ada masa dia. Ada masa. Mayang pun ada juga. Ada masa. Kita tak tidur tu lama. Hak yang berdiri tak lama. Tu kita kena betul tu sikit. Masya-Allah. Kemudian baginda dalam bab exercise, masya-Allah, kita tahu baginda seorang panglima dan yang sangat kuat, dan kekuatan baginda ini pernah dalam riwayat menyebut baginda bergusti berlawan dengan Rukanah. Rukanah ini ada seorang pemuda Quraisy, siapa pun tak boleh tumbang dia. Satu hari baginda berjumpa dengan dia, sallallahu alaihi wasallam ajak kepada Islam, tapi dia kata, "Mai kita lawan dulu lagu mana? Kalau saya kalah, saya akan cuba pikak tengok apa yang baginda ajak kepada Islam." Lawan kali pertama, Nabi boleh kalahkan dia. Lawan kali kedua pun kalah juga. Kali ketiga kok menang pun kalah juga. Yang nama Rukanah. Rukanah pelik tengok. Pasal Rukanah ni orang yang kira paling kuat lah, pemuda Quraisy ketika itu nak tunjuk kalau Nabi tak sihat, bagaimana Nabi boleh tumbangkan orang yang paling kuat ketika itu. Kan bergusti tu. Gusti sungguh-sungguh, bukan saja-saja. Betul. Nak menunjukkan baginda kuat spiritual dan baginda juga kuat dari segi fizikalnya. Kenapa? Exercise baginda tadi itu bukanlah kata lumba lari,
ataupun lari berpagak 100 meter ke lagu mana, tak ada dalam lagu tu. Nah, tapi solat itu sendiri adalah suatu exercise yang sangat seimbang. Berdirinya, rukuknya, sujud lagu mana. Nah, kemudian baginda kadang-kadang berlumba lari dengan isteri. Itu juga sebagai satu exercise. Dan baginda yang kata daripada rumah pergi masjid, jenguk ziarah sahabat-sahabat yang sakit, kemudian baginda menerima jemputan orang yang menjemput, sama ada tukang jahit ke, orang yang berharta, orang yang biasa, Nabi pi. Maknanya Nabi ni kalau orang kata apa mengira steps tu, Nabi memang 10,000 step lah Masya Allah ya. Betul tak? Ni saya guna senang. bahasa hari ni sebab orang nak dengar bahasa tu, betul tak Ustaz? Betul. So maknanya Nabi kalau pakai jam tu, kalau 1,000 step tu memang Nabi buat lah. Masya Allah. Confirm. Bagi lagu tu. Baginda kalau sembahyang berjamaah di masjid. Tapi kalau sembahyang sunat, patah balik ke rumah. Bukankah itu step lah. Dia ada step dia. Bukankah setiap asak tadi tu pergi ke setiap rumah isteri? Betul. Begitu juga nak ziarah orang sakit dan sebagainya, begitu. Betul ni, Bukit Exercise Uhud lah ini, apa semua lagi. Bukit Uhud, Masya Allah. Itu bermakna baginda jaga exercise-nya. Kan. Bukanlah, tak semestinya zahir exercise nak kena pakai baju sukan, kasut sukan dan sebagainya. Aktiviti tadi juga adalah indirectly juga exercise untuk baginda. Sallallahu alaihi wasallam. Dan tadi maksudnya bila dalam bab exercise, Nabi juga tidak melepaskan untuk bereksersis bersama pasangan Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Itu ada tambah lagi nilai, iaitu nilai kasih sayang, nilai kerukunan rumah tangga, nilai Masya Allah rapat dan mesranya dengan pasangan masing-masing. Itu Nabi nak tunjuk pada kita. Dalam masa yang sama, sihat lah. Sihat. Subhanallah. Terima kasih. Sihat daripada sihat tubuh badan ini Ustaz Don sangat juga asbabkan oleh sihat dalaman. Maksudnya sihat pemikiran, sihat perasaan. Kalau hak tu sihat, maka yang luaran itu juga akan ikut sihat. Kadang-kadang dia kuat, Masya Allah exercise, tetapi dia memikirkan ataupun terbelenggu dengan perasaannya, dengan pemikirannya. Kerana itu dia dua-dua tu kena seimbang dan lebih penting hak dalaman. Hak dalaman itu memberi peranan yang sangat besar dan mempengaruhi kesihatan luaran itu. Wow, terima kasih Ustaz sebab Ustaz mul cara perbincangan kita dan kita berada di penghujung rancangan sebenarnya tuan-tuan sajalah apa saya orang ingat kita saya mampu kita sudah berada di penghujung rancangan. Yang saya boleh dapat tangkap hari ini Ustaz Muhadir susun kepada kita perbincangan sangat menarik sebab Ustaz Muhadir bermula dengan yang pertama makan. Secara fizikal lah, kesihatan secara fizikal, benda yang kita kena makan. Kemudian Ustaz Muhadir mula dengan tidur. Sebab tidur ni dia akan membantu menjaga kita dari segi perasaan, pemikiran dan sebagainya. Dan kedua-dua ni poin bukannya kita reka, dia ada daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kepada siapa yang baru join, kita boleh rewind balik tengok kita punya ni lagi sebab kita akan tahu daripada mana datangnya poin tidur tadi tu. Dan yang ketiga kita dapat bahawa Fadilatul Ustaz Muhadir berkongsi dengan kita bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam cukup jaga Nabi punya steps, Nabi exercise Nabi supaya kalau bahasa kita hari ini cukup 10,000 step satu hari dan disertakan juga dengan berdiri yang lama untuk pastikan Nabi punya core Nabi. Ini saya guna bahasa hari ini lah Ustaz nak bagi orang faham. Kalau tak dia dengar Rasulullah aja kira syurga, dia nampak hak tu, dia tak nampak hak dunia ni pun Nabi jaga. Kita nak make sure so Nabi berdiri lama itu menunjukkan Nabi punya core Nabi sangat kuat. Sebab itu Nabi boleh bergusti, Nabi orang kata apa tak ada sakit belakang dan sebagainya. Dan Nabi bukan ini semua yang Ustaz sebut tadi saya simpulkan. Kemudian Nabi make sure Nabi punya steps Nabi jaga 10,000 supaya Nabi punya pernafasan, Nabi punya kehidupan Nabi, dan yang paling penting sekali tadi Nabi tidak melepaskan juga sihat bersama dengan keluarga. Jadi terima kasih Ustaz banyak-banyak kerana sudi bersama dengan kita. Satu perkongsian yang cukup menarik dan saya rasa macam happy sangat. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam Catch Up with UDD. Barakallahu fikum jami'an. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.